Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada jadi isu yang 2-3 kali saya berikan reaction berkaitan tentang kenyataan Ustazah Afifah Syahbudin. Dah lah nama dia lebih kurang macam aku, Syahbudin. Tapi Ustazah Afifah Syahbudin telah memberikan kenyataan yang kita kata tak masuk di akal, dan kita telah memberikan reaction berkaitan tentang isu itu. Anda boleh tengok berkaitan tentang makan ubat tahan sakit boleh masuk api neraka, dosa dan sebagainya. Demikian juga kenyataan-kenyataan yang seumpama dengan itu. Anda boleh scroll playlist untuk video reaction saya. Tetapi hari ini ada keluar satu lagi design ataupun satu lagi gambar yang menyebutkan tentang satu perkara. Jom kita tengok gambar berkenaan sama-sama. Ini gambar yang keluar, dikatakan bulan kini trending cuci muka menggunakan minyak petrol RON 97 mampu atasi jerawat Ustazah Afifah. Yang keluar ni macam ni lah, tapi setahu saya ini adalah gambar yang tidak betul. Kita baca satu kenyataan daripada sahabat Facebook saya. Dia sebut, dia kata, daripada Facebook Muhammad Anika, beliau sebelum ini mengeluarkan pelbagai fatwa dan kajian mengarut yang luar dari akal dan fitrah sains, dan juga menggunakan nama sunnah sampai rasa meluat membacanya. Namun gambar di bawah, maksud gambar yang kat sebelah kita ni adalah fitnah diedit untuk beliau yang harus untuk kita elak share. Biarlah adil dalam menghukum seseorang. Moga beliau dapat hidayah dan nasihat oleh pihak berwajib. Jangan dibiarkan terus menyebarkan hal yang mengarut untuk menjaga sunnah Nabi SAW, disalahartikan dan kesucian Islam itu sendiri. Jadi kita dah tengok gambar tu kan. Dan gambar itu adalah gambar yang tidak betul dan gambar tidak benar. Walaupun kita memang tak puas hati, memang geram sungguh lah dengan Ustazah Afifah Syahbudin ni yang asyik keluar kenyataan yang pelik-pelik, merapu, merepek, meraban, semua ada dekat situ. Tetapi apa perkara yang tidak betul yang disandarkan kepada beliau pun salah juga. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang yang pembohong jika dia sebut semua benda yang dia dengar. Kita macam tu juga, bukan sekadar dengar, kita tengok gambar ni, gambar yang tak betul ni, kita pun pergi share lah, sebab Ustazah Afifah ni tengah viral sekarang. Lalu kalau kita viralkan benda tu, ia akan menyebabkan ramai orang tonton kita, ramai orang tengok kita. Hati-hati sahabat-sahabat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu takfu. Maksud takfu dekat situ, jangan kamu sebut, wala taqul. Jangan kamu sebut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu berkaitan tentangnya, kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena hati-hati dengan benda ni. Walaupun yelah hari itu Ustazah Afifah yang sebarkan benda merapu, kita tak suka, kita kata ini merapu. Kalau kita sebarkan tentang keburukan ataupun kesalahan Ustazah Afifah yang Ustazah Afifah tak buat, pun sama juga. Kita pun menyebarkan perkara yang tidak betul. Kita juga termasuk di dalam menyebarkan perkara-perkara dusta, perkara yang boleh membawa kepada dosa. Jadi kena hati-hati. Jangan kita kata, kita pukul orang tu, yang dia buat semua salah, bahagian kita, boleh pula. Tak boleh. Yang buat macam tu selalu geng-geng politik. Geng-geng politik boleh lah. Siapa yang lawan politik dia, semua salah. Waktu dia jadi lawan dah, waktu dia jadi bagus, waktu jadi geng kita, semuanya betul, semuanya baik, semuanya Islam, semuanya sunnah. Macam tu sahabat-sahabat. Jadi kita kena perhatikan apa yang dibawakan ini. Jangan kita sebarkan benda yang tak betul berkaitan tentang Ustazah Afifah ke ataupun orang lain. Zaman hari ini kita perlu lakukan, iaitu semak sebelum sebar. Semak dahulu. Jangan kita main sukuk taram saja. Yang ni yang kita kempen kepada semua orang. Termasuk juga kita kempen kepada ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita yang mengajar dekat masjid, dekat surau. Kita kempen benda yang sama. Perlu hampir mengajak, hang kena mengaji dulu. Kalau hang tak mengaji, hang akan goreng. Goreng apa? Kita goreng macam nasi lemak. Nasi lemak ke mana? Orang goreng. Tapi cumanya kita goreng semua benda. Akhirnya dia akan menyebabkan masalah kepada agama kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, bahkan Ibn Sirin sebut berkaitan tentang fanzuru an man ta'khuduna dinah.
tengok dulu daripada siapa yang hang ambil ilmu itu, sebab yang hang nak ambil ni apa? Hang nak ambil ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Jadi kita kena tengok daripada siapa yang kita ambil. So kita kena tengok benda macam tu, kena perhatikan, kena buat semakkan. Kita jangan jadi satu generasi yang main takak pukul rata. Apa bila orang bagi saja kita makan saja. Jangan begitu. Bila orang bagi dekat kita, kita semak dulu, kita cek dulu. Kemudian baru kita sampaikan, baru kita edarkan kepada orang. Apatah lagi apabila melibatkan agama, apabila tersandarkan kepada agama. Nabi SAW berkempen untuk kita tidak menipu dan berbohong. Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih, Nabi kata, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang bohong atas nama aku dengan secara sengaja, tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang sabit, hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban menceritakan bahawa yang dilarang itu bukan sekadar orang yang menyampaikan, tetapi yang dilarang itu juga, yang mendapat janji neraka itu juga adalah orang yang menyampaikan hadis itu. Bukan, maksudnya dia bukan reka hadis palsu tu, tapi dia itu hanya sebarkan hadis-hadis palsu berkenaan. Dia tu juga yang sebar, yang klik tekan share saja tu, dia juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu sahabat-sahabat juga kita perlu letakkan satu disiplin di dalam isu agama kita ni, iaitu al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik, yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Bukan apa yang awak anggap baik, bukannya apa yang awak sangka ia buruk. Kerana kalau kita tengok pada pandangan kita, kalau kita sebarkan gambar ataupun kenyataan daripada Ustazah Afifah ni, kita dapat tekan dia, kita dapat sebarkan sampai orang akan ambil tindakan, kerajaan kita ambil tindakan, jabatan agama kita ambil tindakan. Yang mana hari ini kita tengok dia keluarkan kenyataan merapu, satu jabatan agama pun tidak keluarkan apa-apa tindakan kepada beliau. Walaupun kita mengiktiraf bahawa ada kenyataan daripada Mufti Pahang, Sohibul Samahah Abdul Rahman, demikian juga Mufti Perlis Dr. Mazhar berkaitan tentang isu Ustazah Afifah dan juga suami dia ni, walaupun mereka ada keluarkan kenyataan, tetapi tindakan daripada jabatan agama untuk menyekat lagi penyebaran cerita-cerita merapu, merepek, meraban daripada Afifah Syahbudin ini, Ustazah Afifah Syahbudin ini, tidak berlaku dan tidak dilihat, tidak nampak. Walaupun begitu, walaupun niat kita dah bagus dah, kita nak bagi cepat mereka ini bertindak, nak tunggu viral, nak bagi viral juga. Jadi niat kita dah bagus, tetapi an-niyah la tubarrirul wasilah. Niat yang bagus tidak menghalalkan segala cara. Sebab tu saya cadangkan anda untuk dapatkan buku hadis 40 ni, Syarah Hadis 40, Al-Wafi Syarah Hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Awak baca pada bab yang pertama, Innamal a'malu binniyat. Dekat sini dia disyarahkan berkaitan tentang isu niat, dan disyarahkan juga berkaitan tentang an-niyah la tubarrirul wasilah. Dapatkan buku ni dekat Pesta Buku Selangor ni, kita ada diskaun yang menarik. Anda boleh datang ke sini, boleh dapatkan buku ni insya-Allah. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, Allah Ta'ala kata apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu berlaku zalim kepada mereka, tetapi berlaku adillah, kerana adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Ambil manfaat daripada apa yang Allah Ta'ala sebut ini, kerana walaupun orang tu kita benci, kita suka, akhirnya ia perlu dilihat kepada apa yang dibawa oleh agama. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sabit riwayat Imam Ibn Hibban, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Sayangilah ataupun cintailah orang yang hang suka sungguh, kekasih hang itu, dengan sekadarnya saja, kerana satu hari nanti dia boleh jadi orang yang paling hang benci sekali. Demikian juga sebaliknya. Hadis ini adalah hadis yang sabit riwayat Imam Ibn Hibban. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.